Sejarah dan perkembangan bola baling. Bola baling merupakan gabungan daripada beberapa kemahiran asas bola jaring, bola keranjang dan bola sepak. Permainan ini mulai mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai satu permainan yang diminati. Dari segi populariti, bola baling sudah menjadi permainan yang setanding dengan permainan-permainan lain. Bola baling mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1976 oleh Encik Lim Hock Han. Beliau memperkenalkan permainan ini kepada kumpulan guru dan pelajar di beberapa buah sekolah di negeri Selangor. Tentu anda tertanya-tanya tentang tata cara berpakaian semasa aktiviti jalankan, bukan? Baiklah, pakaian untuk pemain lelaki dan wanita terdiri daripada baju lengan pendek atau panjang, seluar pendek atau panjang, stoking dan kasut biasa atau boot. Semua pemain gelanggang hendaklah berpakaian serupa kecuali penjaga gol yang berlainan daripada pemain lain dalam pasukannya dan pemain pasukan lawan. Selamat petang. Hari ini saya ingin explain mengenai King of the Ring. So, King of the Ring terdapat banyak aktiviti, jadi ini adalah salah satu daripadanya, iaitu bermain seperti kera. Okay, jika anda lihat di sini, ini adalah kod yang diletak menjadi peta. Di sini ini dijadikan sebagai arena dalam permainan monyet ini. So, peraturan dia adalah bilangan peserta yang boleh menyertai permainan monyet ini adalah 7 orang, iaitu satu tim. Boleh jadi kera adalah yang menjadi kera adalah seorang, jadi 6 orang passing. So ada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah monyet, bahagian kedua adalah orang pas. Okey. Untuk penyingkiran, jikalau orang yang pas dapat ditangkap oleh kera, orang yang pas bola tersebut akan menjadi kera bersama-sama dengan kera tersebut. So maksudnya ada 2 kera sekarang. Permainan ini akan berlangsung dan kera akan makin bertambah. Jadi bilangan yang pas tersebut akan makin berkurang. Siapa yang terakhir tinggal sebagai seorang pas, dialah King of the Ring. King of the Ring. Dah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid bin Maslan, Tricks Sini Masa Pula. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara stretching sebelum memulakan aktiviti sukan. Saya akan memulakan daripada bawah dan berakhir di bahagian atas badan, itu di kepala. Okey, first kita memulakan dengan kaki. Sebelum saya mulakan, kiraannya ialah dari 1 hingga 8. Okey. First ialah bahagian muka dari kaki. Kemudian, okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan sebelah kiri. Yang sama dengan yang sama. Ya, seterusnya kita melakukan untuk bahagian otot betis. Rangsangan untuk otot pada kaki lah. Ya. Terus kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang, membuat gaya begitu. Kira biasa sampai 8. Oke. Seterusnya adalah
untuk bahagian otot quad tricep. Quad tricep. Okay. Okay. Sekarang kita sudah selesai untuk perenggangan pada bahagian bawah yang mana melibatkan lutut pada lutut betis, lutut paha depan dan paha belakang. Selanjutnya kita akan teruskan dengan perenggangan bahagian atas, yaitu daripada pinggang ke bahagian kepala. Okay. Ini adalah untuk bahagian perenggangan ke belakang badan. Teruskan. Ini untuk bahagian pergelangan tangan. Bisa berturun tangan, khususnya untuk bahagian bahu. Ke tangan kanan diluruskan menghadap ke sebelah kiri. Kita lihat dengan tangan kiri. Seterusnya, bagian bahu. Oke, dan akhir sekali adalah bahagian kepala dan leher. Oke, sekarang sudah habis. Oke, pada bagian dari bawah pinggang ke bahagian kepala, otot yang terlibat ialah otot tricep, shoulder dan chest, dan otot pada belakang. Oke, renggangan ini penting sebab untuk mengelakkan kecederaan pada bahu otot badan kita lah, supaya semasa otot kita tidak terkejut ataupun kita melakukan aktiviti itu secara tiba-tiba menyebabkan otot tidak bersedia lah. So, renggangan badan ini penting sebelum melakukan aktiviti sebat. Sekian, terima kasih. This video show a footwork drill for handball lesson. This footwork drill purpose is to develop the technical efficiency of the player. This drill can improve their court speed, which is the important key for a player which need to move faster and able to cover all the corner in shorter time. The drill session start with the player runs backward to the back of the court and then run to the right corner. Then a sidestepping to the short line and repeat drill for the left side. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azif bin Musara dan nombor kad metrik saya adalah 72802. Hari ini saya akan bentangkan kepada anda semua apa itu kill shot dan bila
balingan tersebut digunakan. Okey, kill shot adalah balingan dari bawah, iaitu dari bawah paras lutut. Apabila jam tangan adalah dekat 5 dan dia akan digunakan untuk membolos pertahanan yang susah untuk dibolos. Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda semua demonstrasi untuk membuat balingan kill shot. Nama saya Anwar bin Beduan, nombor metrik 72755. Hari ini saya akan mendemonstrasikan dan menerangkan secara serba sedikit tentang fly kill shot. Fly kill shot ini digunakan apabila kita hendak membuat counter attack ataupun apabila pertahanan terlalu susah untuk ditembus. Dengan cara membaling bola dari bawah paras lengan, underarm ataupun dari sideway, dari paras tepi seperti ini. Sekarang kita akan menjalankan beberapa fase aktiviti yang dimana bertujuan untuk mengasah basic utama dalam bola baling, yaitu pas dan menangkap bola. Pas yang efektif dan efisien ialah kita perlu pas rakan di antara jarak di antara kepala dan dada rakan. Ini untuk memudahkan rakan kita menangkap bola. Untuk fase pertama, pelajar akan dibentuk dalam beberapa kumpulan, di mana setiap kumpulan punya bilangan ahli 4 hingga 8 orang dan membentuk sebuah bulatan. Cara permainannya, pelajar pertama yang memegang bola akan pas pelajar yang berada di sebelah kanannya, dan pelajar tersebut akan pas kepada orang seterusnya hingga mencapai bulatan sehingga beberapa pusingan. Aktiviti akan diteruskan sehingga 3 hingga 4 pusingan sebelum menukar pas ke arah pelajar yang berada di sebelah kirinya. Lihat seperti contoh dalam video ini. Untuk fase kedua, ini merupakan lanjutan daripada fase pertama, di mana untuk fase ini permainan akan lebih pantas dan menggunakan 2 atau 3 biji bola bergantung dengan bilangan ahli dalam kumpulan. Seperti ini. Fase ketiga. Daripada kumpulan yang kita telah bentuk tadi, 2 kumpulan akan bermain secara berhadapan dalam bentuk barisan. Pemain yang paling hadapan dari kumpulan E akan memegang bola pertama dan membuat balingan kepada pemain hadapan berada di kumpulan B. Setelah selesai membuat balingan dan pemain dari kumpulan B dapat menangkap bola, pemain hadapan di kumpulan E tadi akan berlari ke belakang dan teruskan barisan untuk beri laluan kepada pemain kedua untuk menangkap bola daripada pemain hadapan kumpulan B. Dan aktiviti ini akan berlanjutan sehingga aktiviti tamat. Contoh yang berada dalam video ini.